CTR setakat ini telah mengadakan seminar teknologi secara luar talian yang memfokuskan kepada topik teknikal aftermarket. Namun, mulai sekarang, kami berhasrat untuk mengadakan seminar secara dalam talian dan luar talian yang memfokuskan kepada tema tertentu serta berkongsi maklumat yang lebih terperinci mengenai subjek tersebut. Dengan cara ini, kami dapat memberikan Anda pandangan teknikal yang lebih mendalam mengenai bidang yang paling Anda minati. Topik pertama ialah pemisahan sendi bola. Seperti yang Anda mungkin tahu, jika sendi bola gagal atau terpisah, ia boleh menyebabkan masalah serius pada kendaraan. Itulah sebabnya industri otomotif mengklasifikasikannya sebagai bagian keselamatan. Melalui pembentangan ini, saya berharap kebimbangan teknikal Anda mengenai pemisahan sendi bola dapat diatasi. Ini adalah apa yang akan saya bincangkan mengenai topik ini. Pertama, mari kita lihat dengan cepat apa itu sendi bola. Seterusnya, apa yang berlaku jika sendi itu terpisah? Dan apakah jenis-jenis pemisahan sendi yang ada? Apa punca utama pemisahan sendi? Akhir sekali, saya ingin membincangkan tanda-tanda awal pemisahan sendi. Gambar ini menunjukkan sistem stereng dan suspensi sebuah kendaraan. Bagian yang diserlahkan dengan warna merah pada gambar adalah 5 jenis sendi yang CTR bekalkan untuk stereng dan suspensi kereta. Ia terdiri daripada sendi bola lengan kawalan, rod dalaman, rod luaran, pautan penstabil, dan sendi bola paksi silang. Produk yang disenaraikan di sini mempunyai bentuk dan nama yang berbeza, namun semuanya mempunyai bola dan galas sebagai ciri biasa. Topik hari ini ialah pemisahan sendi dalam kereta. Pada ketika ini, kita perlu mengenali nama setiap komponen sendi. Komponen tersebut ialah penutup, galas, bola, dan batak, housing, penutup kalis, dan cincin pengapit. Sebelum kita beralih ke slide seterusnya, sila ingat nama-nama komponen ini. Jika sendi bola terpisah daripada kereta, semasa ia bergerak, ia boleh menyebabkan kesukaran mengemudi atau kehilangan kawalan kendaraan, menjadikannya sukar dikendalikan, dan berpotensi menyebabkan kemalangan. Itulah sebabnya sendi bola dikategorikan sebagai bagian keselamatan dalam industri otomotif. Mari kita lihat jenis-jenis pemisahan sendi yang ada. Dalam industri otomotif, secara amnya terdapat 3 jenis pemisahan sendi pada kereta. Video di sebelah kiri menunjukkan batang bola bergerak melebihi sudut tilt operasi dan terpisah daripada housing. Yang tengah menunjukkan batang bola ditarik lurus keluar dari housing. Yang sebelah kanan menunjukkan batang bola patah akibat tekanan getaran dinamik. Dalam slide berikutnya, kita akan melihat bukti yang tinggal bagi ketiga-tiga mod kegagalan ini secara berasingan. Ini menunjukkan konsep bagaimana bola dan batang terpisah daripada housing akibat kegagalan pergerakan berlebihan. Apabila bola dan batang condong dan mula menyentuh housing, kesan tuil berlaku. Apabila memeriksa bahagian di mana bola dan batang bergerak melebihi hard dan terpisah daripada housing, kita boleh melihat lekukan kekal di bagian atas housing dan batangnya bengkok walaupun tidak selalu. Ini karena bola dan batang biasanya mempunyai kekerasan paling tinggi di kalangan komponen sendi. Ini menggambarkan konsep bagaimana bola dan batang ditarik lurus keluar dan terpisah daripada housing. Apabila memeriksa bagian di mana bola dan batang ditarik lurus keluar, biasanya tiada lekukan pada bagian atas housing dan tiada deformasi bengkok pada bola dan batang. Ini mengenai bagaimana bola dan batang patah akibat tekanan kitaran dinamik. Apabila kita memeriksa mod kegagalan umum, tiada lekukan pada bagian atas housing, tiada deformasi bengkok pada bola dan batang. Ia rosak begitu sahaja. Ini adalah mod kegagalan tipikal untuk keletihan tekanan kitaran dinamik. Sekarang mari kita ulang kaji mod kegagalan sebelum ini. Jika kita ingat perbezaan di antara mod kegagalan ini, kita mungkin dapat mengenal pasti dengan cepat apa yang terjadi pada mereka. Penampilan kadangkala memberi petunjuk mengenai jenis pemisahan yang berlaku. Kini mari kita pelajari punca utama pemisahan ini.
Terdapat dua punca utama bagi pergerakan berlebihan batang bola. Untuk batang bola yang tertanggal, terdapat dua punca utama. Bagi batang bola patah akibat tekanan kitaran dinamik, terdapat tiga punca utama. Sekarang saya akan terangkan secara terperinci satu persatu dalam slide seterusnya. Ini adalah salah satu punca utama pergerakan berlebihan batang bola, yaitu pemasangan dengan nomor bahagian yang salah. Sebagai contoh, nomor bahagian sebelah kanan kendaraan dipasang di sebelah kiri atau sebaliknya. Memasang nomor bahagian berbeza boleh menyebabkan masalah dalam keadaan operasi maksimum sistem suspensi atau sterek. Ini karena deformasi kekal pada batang bola berlaku jika ia melebihi zon biru dalam bagian gambar tengah. Sendi bola, rod luaran, dan pautan penstabil mungkin mempunyai nomor bahagian berbeza di sebelah kiri dan kanan kendaraan. Masalah ini biasanya berlaku pada pautan penstabil. Oleh itu, pastikan nomor bahagian kiri dan kanan kendaraan Anda sama ada berbeza atau sama sebelum memasang bahagian tersebut. Di sini, saya akan membincangkan satu lagi punca utama pergerakan berlebihan batang bola. Ialah overjounce, overrebound, dan oversteering. Jadwal di sebelah kiri menunjukkan nilai torque pergerakan berlebihan yang direka dan keputusan ujian sebenar untuk setiap jenis sendi. Pautan penstabil biasanya mempunyai nilai torque lebih rendah berbanding sendi bola dan rod luaran karena size bola yang lebih kecil. Oleh itu, pautan penstabil cenderung menghadapi lebih banyak masalah pergerakan berlebihan batang bola berbanding sendi lain. Ini adalah salah satu punca utama batang bola tertanggal secara lurus. Ia adalah beban statik berlebihan. Graf di sini menunjukkan keperluan tarik keluar bola dan batang, serta keputusan ujian sebenar untuk setiap jenis sendi dalam pangkalan data pengeluaran OI global. Sebagai contoh, graf kiri atas berkaitan dengan sendi bola atas. Paksi F pada graf mewakili size bola, manakala paksi Y menunjukkan nilai daya tarik keluar. Yang menarik di sini ialah, apabila size bola bertambah, keperluan tarik keluar tidak meningkat secara seimbang. Dengan kata lain, tiada peningkatan daya tarik keluar dalam kereta sebenar tanpa mengira jenis atau berat kendaraan. Hal yang sama berlaku untuk pautan penstabil, sendi bola paksi silang, dan rod luaran. Namun, bagi rod dalaman dan sendi bola bawah, apabila kendaraan menjadi lebih berat, beban tarik keluar batang cenderung meningkat secara seimbang. Oleh itu, dapat dijangka bahwa pemisahan batang akibat beban berlebihan sangat tidak mungkin berlaku pada kendaraan sebenar. Di sini saya ingin membincangkan satu lagi punca utama batang bola tertanggal. Ia ialah kehausan berlebihan pada galas di dalam sendi. Video ini menunjukkan permulaan ujian ketahanan haus pada sendi. Lengkung pergerakan hujung sebelum ujian ketahanan haus kelihatan linear seperti yang Anda boleh lihat, dan ia dianggap sebagai bahagian yang baik. Apabila ujian ketahanan haus bagi bahagian yang baik selesai, graf mungkin menunjukkan sedikit lengkungan seperti ini. Ia masih boleh diterima. Walau bagaimanapun, jika benda asing atau air masuk ke dalam sambungan, atau kendaraan dipandu melebihi jarak yang direka, lengkung pergerakan hujung paksi akan terletak secara mendatar di tengah graf seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Secara teknikal, kami memanggil keadaan ini sebagai mainan bebas atau free play, yang boleh menghasilkan bunyi atau getaran dalam kereta. Jika keadaan ini dibiarkan tanpa perhatian untuk jangka masa yang lama, bolt akhirnya akan tertanggal atau patah. Dengan kata lain, ini boleh berlaku jika pemandu tidak berpeluang untuk menyadari pelbagai simptom masalah tersebut. Ini adalah salah satu punca utama kerusakan bolt bola. Itulah beban dinamik berlebihan. Dalam industri otomotif, pembekal sambungan menjalankan sejenis ujian berdasarkan andaian bahwa kendaraan akan mengalami beban tinggi hampir mencapai titik leleh sebanyak 1 hingga 100 kali sepanjang hayatnya. Apabila beban berat dikenakan, seperti yang ditunjukkan dalam video di sebelah kiri, bahagian tersebut mengalami ubah bentuk anjal berulang kali. Selepas ujian selesai dengan jayanya, lengkung pergerakan hujung paksi pada sendi mungkin menunjukkan sedikit lenturan di bahagian tengah graf. Walau bagaimanapun, tiada skru sepatutnya longgar dan tiada bahagian sepatutnya rosak. Jika ujian gagal, mainan bebas mungkin berlaku.
skru boleh longgar atau komponen boleh patah. Berikut ialah punca lain stud bola patah. Skru longgar. Jika skru kendaraan Anda longgar, pada mulanya ia akan membuat bunyi bising atau kehilangan fungsi, atau akhirnya akan menyebabkan bahagian-bahagiannya pecah. Jika skru dipasang ketat di bawah nilai yang ditetapkan, ia mungkin longgar semasa kendaraan bergerak. Sebaliknya, jika skru dipasang terlalu kuat melebihi head lelehnya, ia juga boleh patah. Saya ingin memberikan penjelasan ringkas tentang apa yang berlaku. Secara amnya, syarat tok pemasangan ditentukan dalam kawasan anjal. Namun, jika dipasang melebihi julat anjal, skru mungkin mengalami ubah bentuk kekal atau patah jika beban tambahan dikenakan semasa kendaraan bergerak. Itulah sebabnya skru mesti dipasang dengan bentuk mengikuti arahan yang diberikan oleh pengeluar kendaraan. Ini adalah punca terakhir kerusakan bolt bola, yaitu kakisan di dalam sambungan. Seperti yang telah diterangkan sebelum ini, mengenai kehausan galas yang berlebihan, lengkung pergerakan hujung sepatutnya linear pada permulaan. Namun, jika air memasuki sambungan sebelum atau semasa ujian, komponen besi di dalam sambungan akan berkarat dan boleh menghasilkan bunyi atau getaran dalam kereta seperti ini. Jika keadaan ini dibiarkan tanpa perhatian untuk jangka masa yang lama, bolt akhirnya tertanggal atau patah. Sekarang mari kita ketahui tanda-tanda awal yang muncul sebelum sambungan terpisah. Ini adalah isyarat awal sebelum sambungan terpisah. Bunyi, keadaan penutup kedap, dan mainan bebas. Isyarat awal yang disenaraikan di sini adalah yang mungkin dikenali dan disedari oleh pemandu secara berkala. Jika pemandu mula mendengar bunyi dari sistem steering atau suspensi kendaraan, ia mesti menjadi tanda awal bahwa terdapat masalah dengan komponen tersebut. Berikut adalah beberapa contoh bunyi yang dihasilkan oleh sambungan. Bunyi merengek di sini. Sebenarnya, bunyi merengek ini tidak berlaku secara langsung di dalam sambungan. Getaran ringan berlaku terlebih dahulu pada sambungan, dan getaran itu diperkuat dalam bahagian yang bersambung, menghasilkan bunyi. Apabila kami memisahkan sambungan dari kendaraan dan mengukur tok geseran, sambungan yang baik akan kelihatan seperti ini. Tetapi yang berbunyi kuat akan kelihatan seperti ini. Bentuk tajam dalam graf ini menyebabkan getaran di dalam sambungan yang membawa kepada bunyi pada bahagian bersambung. Sekarang mari kita dengar jenis bunyi yang lain. Bunyi ketukan dari pautan penstabil. Bunyi ini datang terus dari dalam sambungan pautan penstabil. Apabila kita memisahkan bahagian daripada kendaraan dan mengukur pergerakan hujung paksi, bahagian yang baik akan kelihatan seperti ini. Ia linear. Namun, bahagian yang bising akan kelihatan seperti ini. Mainan bebas biasanya di dalam sendi. Mari kita dengar bunyi lain yang boleh didengar dari dalam kereta ketika mengendalikan steering. Ini juga disebabkan oleh getaran di dalam sendi, dan getaran tersebut diperkuatkan pada bahagian yang bersambung, menghasilkan bunyi bising. Dalam apa jua keadaan, jika Anda mendengar bunyi bising, ini adalah isyarat awal bahwa Anda perlu mengambil tindakan. Jika kita berpeluang melihat di bawah kereta, mungkin kita boleh mengumpulkan lebih banyak maklumat. Jika penutup penyegel gagal menghalang benda asing daripada masuk, jangka hayat sendi akan dipendekkan dengan ketara. Di sini, saya akan tunjukkan mod kegagalan tipikal penutup penyegel yang diklasifikasikan dalam industri otomotif. Tusukan berlaku disebabkan oleh objek keras atau alat. Impak ini sering disebabkan oleh objek yang melantun dari jalan. Namun, kadang-kadang tusukan berlaku semasa memasang sendi ke dalam kereta.
Jika terdapat celah atau retakan pada penutup penyegel dalam arah mendatar, kemungkinan besar ia disebabkan oleh haus. Apabila bola dan batang dalam sendi bergerak berulang kali dalam arah condong, penutup penyegel haus akibat sentuhan dengan getah itu sendiri atau kontak dengan perumah sendi bola. Jika penutup penyegel koyak dalam bentuk kompleks seperti ini, terdapat kemungkinan reka bentuk penutup penyegel yang kurang baik. Saya akan tunjukkan mengapa ia adalah reka bentuk yang kurang baik dalam slide seterusnya. Video ini menunjukkan bagaimana rupa penutup penyegel yang baik apabila dipasang pada bahagian yang bersambung. Bentuk penutup penyegel yang baik kelihatan licin selepas dipasang ke bahagian yang bersambung dan kelihatan mengandungi jumlah udara yang sesuai. Video di bawah pula menunjukkan bagaimana rupa penutup penyegel yang buruk apabila dipasang pada bahagian yang bersambung. Adakah Anda nampak perbedaan antara bahagian yang baik dan yang buruk? Penutup penyegel yang buruk menjadi berkedut dan terdistorsi selepas dipasang dengan bahagian yang bersambung. Apa yang akan berlaku jika saya memandu kereta dengan bahagian buruk ini dipasang? Sekarang, izinkan saya tunjukkan apa yang berlaku. Pengeluar kereta dalam industri otomotif mempunyai keperluan ujian simulasi persekitaran tersendiri. Apabila sendi bergerak, suhu atmosfera berubah-ubah antara suhu sangat rendah dan tinggi, dan air yang bercampur lumpur dan garam disembur secara berkala di atas sendi. Ini adalah contoh keputusan ujian simulasi persekitaran yang dijalankan oleh pengeluar kereta di Amerika Utara. Penutup penyegel yang berbentuk baik tidak menunjukkan sebarang keabnormalan yang ketara, sehingga ujian selama 17 hari selesai. Namun penutup penyegel yang berbentuk buruk didapati koyak pada hari kedua. Dengan kata lain, jika penutup penyegel dalam keadaan buruk semasa dipasang, jangka hayatnya berkurang kepada kurang daripada 1/10. Akhir sekali, ini mengenai mainan bebas sebagai isyarat awal pemisahan sendi. Jika Anda boleh mengangkat kendaraan menggunakan peralatan tertentu, Anda boleh coba menggoyangkan tayar. Jika Anda rasa terdapat ruang semasa menggoyangkan tayar, dari sisi ke sisi atau atas ke bawah, ia mungkin salah satu daripada dua perkara, mainan bebas di dalam sendi atau skru yang longgar. Jika kita ambil sendi yang ada mainan bebas dan jalankan ujian di makmal, keputusannya adalah sebagai berikut. Jika mainan bebas bukan disebabkan oleh skru yang longgar, maka ruang mesti terbentuk antara bola dan galas di dalam sendi. Hampir tiada tok gesekan seperti graf ini yang menunjukkan mainan hujung bebas tipikal. Mainan bebas ini berkemungkinan akan berkembang menjadi bunyi bising. Sebaliknya, bahagian yang baik masih mempunyai nilai tok geseran dan pergerakan ujung adalah linear atau hampir linear pada graf. Kini, mari kita ulang semula apa yang saya bincangkan hari ini. Terdapat 3 jenis pemisahan sendi, bergerak melebihi had, tertarik terus, patah akibat tekanan kitaran dinamik. Kita boleh menganggarkan punca utama berdasarkan jenis pemisahan sendi. Saya telah bincangkan tentang kewujudan kesan lekukan pada bahagian atas perumah dan lenturan pada batang. Kita harus memasang sendi dengan nombor bahagian yang betul. Kita mesti periksa sama ada nombor bahagian kiri dan kanan kendaraan berbeza sebelum pemasangan. Skru mesti diketatkan mengikuti nilai yang betul berdasarkan arahan. Ia tidak boleh terlalu ketat atau longgar. Bentuk penutup penyegel yang abnormal harus diperbetulkan. Sila ambil tindakan segera jika bentuk penutup penyegel didapati berkedut atau terdistorsi pada kereta. Pemisahan sendi boleh dicegah melalui pemerhatian berkala dengan memantau bunyi bising, keadaan penutup penyegel, mainan bebas, dan sebagainya. Anda boleh mengelakkan skenario terburuk. Itu sahaja untuk topik ini. Terima kasih.